Alhamdulillah, hakikatnya apa saja yang kita buat di saat dan ketika ni sebenarnya nak dibandingkan dengan apa yang Nabi buat sebenarnya tak boleh. Tak ada apa benda kita nak banding dengan Nabi. Kalau kita nak kata kita penat buat dakwah, kita penat sibuk dengan umat ni, Nabi SAW tak ada kelihatan melainkan setelah wafatnya Nabi itu pun nanti di mahsyar diceritakan Nabi lah yang paling sibuk ni. Orang tua kita selalu kata betul korban, betul lah faham. Salah korban, salah lah faham. InsyaAllah. Kurang korban, kurang lah faham. Tapi kalau tak korban, tak faham. Allah. Mendalam maksud. Benda yang paling kita risau sekali Allah. ialah perkara yang kita rasa kita faham tapi hakikatnya jauh daripada apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul. Sayyidina Ali karramallahu wajhah ketika mana bersama dengan Rasulullah SAW penghujung Jamadil Awal bersama 150 orang lebih kurang para sahabat ridwanullahi ajma'in, ketika Nabi mempersiapkan tentera untuk menahan rombongan kafilah Abu Sufyan yang sedang bergerak di Syam untuk jual harta rampasan orang Islam. Untuk jual harta rampasan orang Islam. Bismillah. Okey. Anggota ni okey. InsyaAllah Ustaz. Biasa tu kita dalam kita buat kita secara live ni adalah dia punya teknik sikit insya-Allah. Lebih teruskan insya-Allah. Boleh insya-Allah. Saya sambung insya-Allah. Jadi peristiwa ni jangan disebut. Tapi kalau kita buka dalam kitab khususnya Muallim Madinah, kita akan jumpa satu peristiwa yang berlaku hampir sebelum peperangan Badar Al-Kubra. Badar Al-Kubra berlaku tahun kedua Hijrah bulan Ramadan. Jadi peristiwa yang saya tengah cerita ni ialah sebuah peristiwa yang berlaku beberapa bulan sebelum Badar Al-Kubra. Pada bulan Jamadil Awal, penghujungnya nak masuk ke Jamadil Akhir, Nabi siapkan para sahabat lebih kurang 150 orang. Nabi bagi panji bendera kepada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Tujuan mereka keluar ialah nak tahan kafilah Abu Sufyan ni dah rampas harta-harta orang yang dah hijrah di kota Mekah. Bila orang Islam hijrah pada Mekah ke Madinah, meninggalkan rumah mereka, harta mereka, maka orang kafir telah rampas semua. Dibagi pada Abu Sufyan untuk dibawa ke Syam untuk dijual. Jadi masa dalam perjalanan Abu Sufyan pergi ni, kafilah ni pergi, seorang Islam dengan Rasulullah buat keputusan untuk intercept, nak ambil balik harta orang Islam. Takdir Allah, benda tu, peperangan tu tak jadi. Kerana bila Nabi sampai di satu kawasan di Madinah yang bernama Yanbu' An-Nakhl, atau tepat di sebuah kampung yang bernama Zul'ushairah. Nabi sampai situ dapat berita Abu Sufyan dah lepas dah terlajak ke depan dah. Maka perang tu tak jadi. Tempat tu ditandak, Nabi salat di situ. Dan ada satu peristiwa yang berlaku yang saya sebenarnya nak sebut. Saya sebut daripada mula sebab kita nampak, saya nak kita semua kenal dengan peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam kehidupan Nabi. Ada benda tak Ustaz, ni cerita kecil lah, benda tak perang tak cerita. Tak. Nabi SAW pakai saja baju besi, Nabi SAW keluar saja jalan Allah Ta'ala. Nabi bila mana mengetuai dalam satu misi ketenteraan, maka dipanggil ghazwah. Dalam hidup Nabi ada 47 ghazwah, ada 37 sariyah. Sariyah maknanya peperangan yang Nabi bentuk para sahabat, Nabi lantik satu orang sahabat jadi ketua, Nabi tak ikut. Ini sariyah, ada 37. Ghazwah ada 47. Salah satu yang kita sebut, yang sedang sebut, ini Ghazwah Zul'ushairah yang berlaku pada bulan Jamadil Awal, penghujungnya masuk ke Jamadil Akhir. Walaupun tak berlaku pertembungan, walaupun tak berlaku pertemuan pedang, tapi ada satu peristiwa yang berlaku. Diceritakan oleh Sayyidina Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu. Masa tu Nabi sallallahu alaihi wasallam di sana dengan para sahabat lebih kurang 150 orang. Ammar bin Yasir, Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, mereka tengah duduk tengok satu kekumpulan Bani Mudlij tengah gali perigi.
Tengah-tengah kali pergi, maka Sayyidina Ali tengok, Sayyidina Ammar tengok, tertidur je. Dalam keadaan tertidur itulah Nabi datang kejut Sayyidina Ali karramallahu wajah. Nabi panggil, ya Abat Turab, wahai bapa tanah, qum ya Abat Turab, bangun, bangun. Yang bangun Sayyidina Ammar. Sayyidina Ammar bangun, tengok Nabi kejut Sayyidina Ali karramallahu wajah. Tak lama Sayyidina Ali bangun, Nabi bersihkan pasir pada wajah Sayyidina Ali karramallahu wajah. Dan Nabi SAW mengucapkan satu perkara. Inginkah aku khabarkan kepada kamu, wahai Ali, dua golongan yang paling celaka. Yang pertama ialah Uhaimar. Siapa dia? Golongan yang memilih, yang buat keputusan untuk sembelih dan bunuh unta Nabi Saleh. Dan yang kedua, orang yang akan bunuh kamu nanti, wahai Ali, sambil Nabi pegang ke arah kepala di antara kening Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Makna dia Nabi sedang bagi tahu satu perkara yang akan datang. Umur Sayyidina Ali muda lagi masa tu. Bahkan Sayyidina Ali diberitahu oleh Nabi sampai satu masa dan saat nanti dia akan mati dibunuh. Dan ketika itulah Sayyidina Ali karramallahu wajhah lebih berkobar-kobar dalam agama. Siapa yang bunuh dia? Pembunuh Sayyidina Ali karramallahu wajhah nama dia Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam bukan orang bodoh. Abdurrahman bin Muljam ni bukan orang yang tak tahu agama. Abdurrahman bin Muljam ni bahkan seorang hafiz Quran. Abdurrahman bin Muljam ni bahkan seorang alim. Abdurrahman bin Muljam ni bahkan pernah diutuskan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab untuk satu misi dakwah. Apa jadi kat dia? Kerana salah korban, maka Allah bagi kesalahfahaman agama. Salah korban, salah faham agama. Apa yang berlaku akhir dia buat keputusan. Setelah berlakunya peperangan Siffin, antara panjang cerita dia nak cerita, dia buat keputusan untuk bunuh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dan dia ditangkap. Dan ketika mana ingin diqisasnya Abdurrahman bin Muljam, mulut dia kata apa? Mulut dia kata, kalian potonglah jasad aku satu persatu, kerana aku ingin melihat jasad ni gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai penghujung dia, sampai nak mati dah rasa betul lagi. Padahal salah. Ada orang yang dia susah nak terima pandangan orang lain. Ada orang yang susah nak berlapang dada dalam ikhtilaf. Ada orang yang Allah Ta'ala tutup hati dia kerana fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Hati dia ada penyakit. Sebab tu yang paling penting, utama dalam diskusi kita, muzakarah kita minta pada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, Kau hadirkanlah, Kau zahirkanlah yang benar tu benar di depan kami, supaya kami dapat ikut kebenaran tu. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Dan Kau tunjukkanlah kami yang batil itu batil sejelas-jelasnya, supaya kami nampak yang tu batil dan kami boleh elak daripada terikut benar tu.